Tajuk kita pada malam ni, kita akan berbicara dengan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan biar sesal dahulu sebelum menyesal. Macam itulah lebih kurang tajuknya tuan-tuan. Serentamlah tajuk, tetapi kita bincang-bincang yang tu malam ni, insya-Allah. Kita bincang bab ni supaya kita menjadi ingat satu benda yang supaya kita tidak akan menyesal ketika mana kita berada di alam barzakh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kaffa billahi syahida wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Falah. Jangan lupa juga yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Datin Seri, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan pandang-pandanglah apa yang kamu akan bawa keesokan harinya setelah kamu meninggal dunia, kalau mengikut di dalam tafsiran. Bahkan Allah SWT suruh kita jadi manusia yang bertakwa, sehingga di hujung ayat tersebut Allah sebut sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan di dunia ni. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ayat ni Allah SWT nak bagi ingat kepada kita sekalian supaya kita jangan lalai hidup di dunia. Bahkan kena selalu koreksi diri kita demi kehidupan yang kekal abadi di negeri yang baqa', yang kekal selama-lamanya. Tajuk kita pada malam ni, kita akan berbicara dengan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan biar sesal dahulu sebelum menyesal. Macam itulah lebih kurang tajuknya tuan-tuan. Serentamlah tajuk, tetapi kita bincang-bincang yang tu malam ni, insya-Allah. Kita bincang bab ni supaya kita menjadi ingat satu benda yang supaya kita tidak akan menyesal ketika mana kita berada di alam barzakh, ketika mana kita berada di alam mahsyar, ketika mana kita berada di titian sirat. Kita jangan menyesal. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ini kita akan berbicara tajuk ni. Kita akan tengok ada beberapa lokasi yang manusia menyesal berpandukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadisnya, Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi kata,
Orang yang paling cerdik di dunia ni, dia memikirkan apa amalan yang nak dibawa ketika mana sesudah mati dia nanti. Ini orang cerdik. Bahkan orang yang paling lemah, orang yang paling teruk, kalau dalam bahasa orang Pulau Pinang, bahasa saya, dia panggil orang yang paling cerai, tuan-tuan. Orang yang paling teruk ni siapa dia? Iaitu orang yang suka mengikut hawa nafsunya dan suka banyak berangan-rangan kepada Allah SWT. Ini kata Nabi SAW kepada kita sekalian supaya kita ambil cakna benda ni, tuan-tuan. Maknanya hidup di dunia ni kita kena memikirkan apa yang kita nak bawa setelah kita meninggal dunia nanti. Kita nak bawa apa, tuan-tuan? Bila kita memikirkan apa yang kita nak bawa, kita akan jadi manusia yang kuat beramal soleh kepada Allah SWT. Bila manusia itu hidup dalam keadaan beramal soleh, maka manusia itu sudah meletakkan diri dia kepada Allah SWT sebagai manusia yang rajin beribadah kepada Allah. Kalau dia memikirkan tentang hari-hari yang akan datang, iaitu hari setelah dia meninggal dunia, apabila Allah ambil nyawa dia nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ada beberapa lokasi manusia yang menyesal yang akan kita sebutkan pada malam ni. Setelah kita habis sebut lokasi tersebut, kita akan cerita amalan apa yang mudah untuk kita menjadi manusia, dipermudahkan urusan kita di dunia sampailah ke akhirat kelak. Saya nak sebut kepada tuan-tuan berdasarkan dengan hadis Nabi. Lokasi yang pertama, manusia akan menyesal ketika mana di saat sakaratul maut. Waktu ni manusia akan menyesal. Kalau tuan-tuan semak di dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan Imam Al-Qurtubi menyatakan, di saat ketika mana manusia hampir-hampir nak meninggal dunia, sewaktu itu dalam saat sakaratul maut, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hijab kepada dia untuk melihat sama ada kebahagiaan menanti dia ataupun kesengsaraan yang akan menanti selepas dia meninggal dunia. Sewaktu itu manusia ni, kalau manusia itu yang mujrim, kalau manusia itu manusia yang dalam keadaan tidak sempat bertaubat, maka dia akan merasai satu kerugian, bahkan satu penyesalan di saat hampir kematian dia. Tuan-tuan boleh refer di dalam satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Munafiqun, kata Allah SWT. Allah kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di saat ini ada manusia yang mengukilkan kata-kata kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, kalaulah boleh tangguh kematian aku ni, tangguhkan, supaya aku ada masa untuk berinfak ke jalanmu, supaya agar hidup aku ini dilevelkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Aku nak duduk dalam kelompok manusia yang soleh, sebab sekarang ni aku nampak kesengsaraan yang menanti aku. Rupa-rupanya infak ini boleh menjadikan kita manusia yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak ayat-ayat Quran, tuan-tuan dengar hadis Nabi, banyak cerita tentang infak ni, tuan-tuan. Banyak. Tuan-tuan buka Quran, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi amwat, macam-macam ayat Quran cerita tentang infak ni. Hadis Nabi pun cerita juga. Antaranya hadis Nabi yang popular, Nabi sebut, Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Nabi kata, takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar yang kamu infakkan kepada jalan Allah. Boleh juga lepas diri daripada neraka Allah. Bila mai saat sakaratul maut, manusia yang dalam keadaan hidup di dunia ni dalam keadaan kikir, dalam keadaan bakhil, dalam keadaan jadi manusia yang susah nak menginfakkan wang ringgitnya, maka dia menyesal di akhir hayat dia. Sewaktu saat sakaratul maut, dia diperlihatkan kesengsaraan yang akan menanti dia, maka dia minta extend kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tangguhkan kematian dia, agar dia ambil masa tersebut supaya dia infakkan harta-harta dia ke jalan Allah agar dilevelkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Ni tuan-tuan, ini penyesalan yang pertama. Ada orang tanya, infak ni kena hari-hari ke seminggu sekali, tuan-tuan?
Dan waktu bila yang paling afdal kalau kita nak infak? Ada orang tanya. Siapa tanya? Saya tanya, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Infak ini kalau kita refer hadis Nabi SAW. Nabi kata setiap hari ada 2 malaikat turun ke bumi Allah ni. Dia cari orang yang rajin infak. Dan dia cari orang yang rajin bakhil di dunia ni. Bila malaikat yang pertama turun, dia cari orang yang rajin infak. Lalu dia jumpa manusia yang rajin infak tersebut pada pagi itu. Maka dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, ganti balik harta manusia yang infak ke jalanmu ini dengan sebaik-baik gantian. Ganti balik. Maknanya orang yang rajin infak ni selalu didoai oleh para malaikat supaya Allah gantikan balik segala apa yang dia berikan ke jalan Allah SWT. Ini orang yang baik. Adapun orang yang kikir, adapun orang yang bakhil, lalu dijumpai oleh malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua ni dia doa kepada Allah apabila dia menjumpai orang yang bakhil pada hari tersebut. Lalu dia kata kepada Allah, Allahumma a'ti munsikan talafah. Wahai Allah, kau jahanamkan harta manusia yang bakhil pada hari ini. Malaikat itu dia turun every day, tuan-tuan. Dia tak turun hari Jumaat saja, dia tak turun hari bulan Ramadan saja, tak. Dia turun hari-hari, tuan-tuan. Bermaksud kepada kita sekalian, infak itu hari-hari, tuan-tuan. Begitu. Jadi dalam keadaan lokasi yang pertama, bila manusia menyesal di saat hampir-hampir kematian dia, maka dia menyesal sebab hidup di dunia dulu tidak infak ke jalan Allah. Maka dia menyesal di saat itu. Itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua, di saat ketika mana manusia berada di alam barzakh. Waktu tu dia duduk di alam barzakh. Allah cerita di dalam surah Al-Mu'minun pada juzuk yang ke-18. Allah sebut, Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Allah kata, Allah rakam kata-kata dia. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, keluarkan aku daripada alam barzakh ni supaya aku kembali ke dunia balik agar aku beramal soleh kembali. Setelah sewaktu aku hidup di dunia dahulu, aku selalu tinggalkan dia. Waktu hidup di dunia dulu, tinggal habis amalan soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, tak buat. Kita habang kepada dia, mai duduk dalam majlis ilmu, ada majlis ilmu dalam rumah Allah SWT ni. Azan dialunkan, panggil mai solat berjemaah di rumah Allah, di Masjid Al-Falah ni. Tak mai. Benda-benda soleh ini selalu ditinggalkannya. Di alam barzakh, baru dia tahu siapa dia yang sebenar di sisi Allah ketika berada di alam barzakh. Waktu tu dia minta kepada Allah, kembalikan aku ke bumi Allah untuk aku beramal soleh yang dulu-dulunya aku tinggal. Kata Allah apa? Kallah, tidak diizinkan sama sekali ke atas kamu. Habis, tuan-tuan. Kalau orang cerdik, dia memikirkan amalan apa yang nak dibawa di alam barzakh ni, tuan-tuan. Dia fikir dia nak bawa surah Al-Mulk setiap malam yang perlu dibaca supaya melepaskan daripada fitnah di alam barzakh. Dia memikir dia nak kena baca doa sebelum dia bagi salam di dalam solat-solat fardu dia, maka dia akan baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum bagi salam. Dia memikirkan yang tu. Kalau dia tahu bahawasanya dia nak dapat satu benda yang untung dia di alam barzakh, maka dia akan beramal soleh dengan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita yang ada dalam masjid pada saat ini, Allah pilih kita jadi orang yang soleh kekal sampai ke akhir hayat kita, istiqamah mentaati Allah hingga ke penghujung nyawa kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Ada satu kisah, tuan-tuan, berlaku di Baghdad. Di Baghdad ni ada seorang waliullah, namanya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, nama dia. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli daripada Baghdad. Ini diceritakan di dalam kitab Duratun Nasihin, tuan-tuan.
Satu hari Syekh Abu Bakar Al-Shibli, dia ni seorang waliullah, seorang yang rajin beramal soleh, seorang yang kuat berilmu pengetahuan dan seorang yang beramal dengan ilmu yang dipelajari dia. Abu Bakar Al-Shibli ni tuan-tuan, seorang syekh. Dia di malam hari dia bermimpi, satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi dia berada di alam barzakh. Sewaktu dia berada di alam barzakh, dia didatangi satu suara tanya kepada dia. Tanya kepada dia, wahai Syekh Abu Bakar Al-Shibli, kamu masuk ke alam barzakh ini, Allah sudah penuhi nikmat kepada kamu ketika mana kamu berada di alam barzakh ni. Tahukah kamu apa amalan kamu sehingga kamu menjadi penyebab kamu mendapat nikmat yang begitu indah di alam barzakh ni? Kata Abu Bakar Al-Shibli, aku tidak tahu apa amalan aku. Lalu suara tersebut kata kepadanya, ceritakan kepada aku apa yang kau tahu, wahai Abu Bakar Al-Shibli. Maka jawabnya, boleh jadi solat jemaah yang aku dirikan di masjid-masjid di atas muka bumi Allah, maka Allah beri ganjaran kepada aku sehebat, sehingga aku mendapat nikmat yang hebat sebegini. Kata suara tersebut, tidak ada kena-mengena dengan solat jemaah kamu, tidak ada. Ceritakan kepada kami lagi apa amalan yang kamu ingat lagi, yang boleh kamu katakan amalan itu menjadi penyebab kamu dapat nikmat di alam barzakh ni. Maka jawab dia, mungkin amal ibadah puasa yang aku kerjakan dengan penuh keinsafan kepada Allah. Maka jawab suara tersebut, juga tidak ada kena-mengena dengan nikmat yang kamu dapat sekarang ni. Ceritakan lagi kepada kami apa lagi yang kamu tahu. Dia kata, mungkin amal ibadah haji yang aku kerjakan di Makkah Al-Mukarramah dengan penuh keinsafan kepada Allah SWT, maka Allah kurniakan nikmat sebegini. Maka jawab suara tersebut, juga tidak ada kena-mengena dengan amal ibadah hajimu. Tahukah kamu dengan amalan apa sehingga kamu mendapat nikmat yang begitu hebat sebegini? Maka dijawab oleh suara tersebut, tahukah kamu ketika mana kamu melalui di satu bandar di Baghdad, ketika itu kamu melihat seekor kucing di dalam kesejukan. Sewaktu itu kamu selamatkan dia daripada kesejukan. Waktu itu juga Allah melimpah-limpahkan rahmatnya ke atas kamu. Maka dengan sebab itu kamu dapat nikmat yang begitu hebat di alam barzakh ni. Tuan-tuan, apa maksud cerita ni? Cerita ni ada dua maksud. Yang pertama, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah haji, bela kucing ya, tuan-tuan. Tapi jangan pakai pendapat ni, tak betul. Pendapat ni tak betul. Siapa pakai pendapat ni tak betul punya orang, tuan-tuan. Pendapat yang kedua, pelbagaikan kebaikan, amal soleh apa yang kita rasa baik pada pandangan mata Allah, buatlah. Walaupun sekecil-kecil amalan, buat. Sebab pahalanya besar, nilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita pun tak tahu satu apa amalan yang mana yang Allah perhati kita yang boleh menjadi penyebab kita masuk syurga. Kita pun tak tahu. Ada siapa boleh jamin dia buat apa ni dia confirm syurga? Saya pun tak boleh jamin diri saya syurga, tuan-tuan. Maknanya kita semua tidak tahu, tetapi ada digaris pandu oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada beberapa amalan yang disebut oleh Allah, iaitu amalan yang soleh, yang manusia buat, pasti ada ganjaran besar yang Allah sediakan kepada kita sekalian. Tuan-tuan baca dalam suratul Nahli, juzuk yang ke-14. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kata, sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Dan kami akan pastikan hidup dia dipenuhi dengan kebaikan. Hidupnya dipenuhi dengan thayyibah. Thayyibah ni apa? Hidup dia ni penuh dengan kualiti kebaikan. Semua baik hidup dia. Siapa yang nak bagi jadi baik ni, Allah janji. Siapa buat amal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, kami akan jadikan hidup dia hayatan thayyibah. Hidup dia dipenuhi dengan kebaikan.
Tak cukup dengan tu, bahkan Allah kata walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan lipat gandakan pahala kepada dia atas apa yang dia kerjakan sewaktu hidup di dunia dulu. Allah gandakan, tuan-tuan. Sekarang ni kita tak nampak pahala kita, tak nampak. Kita pun tak tahu banyak mana pahala kita, kita pun tak tahu. Tetapi kita yakin atas apa yang kita buat berpandukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Kita duk buat ni pagi, petang, siang, malam. Kita sembahyang sunat rajin, kita baca Quran, kita duduk dalam majlis ilmu, kita menuntut ilmu, kita infak, kita rajin sedekah, kita rajin buat baik kepada orang, kita rajin belanja orang makan. Kita tahu semua tu adalah disuruh oleh baginda Nabi SAW. Yang pasti baginda Nabi seronok dan suka atas kelakuan yang kita lakukan di dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu lokasi yang kedua di alam barzakh. Manusia boleh jadi mulia dan manusia boleh jadi sengsara di alam barzakh. Ada di dalam kitab Rahsia Kematian karangan Imam Al-Qutubi menyatakan, Imam Qutubi kata, di saat ketika mana manusia dimasukkan ke alam barzakh, maka akan datang satu malaikat yang akan tanya soalan kepada manusia yang berada di alam barzakh yang baru saja dimasukkan ke alam barzakh. Malaikat itu namanya Malaikat Ruman, nama dia. Malaikat Ruman. Malaikat Ruman ni buat apa, Ustaz? Malaikat Ruman ni dia heret satu besi, yang besi itu tak dapat ditanggung oleh jin dan manusia kalau dihimpunkan semua jin dan manusia. Dia heret besi itu buat masuk ke alam barzakh. Dia tanya satu soalan dia, tuan-tuan. Dia tak tanya marabuka, dia tanya satu soalan dia. Marabuka, malaikat lain. Dia tanya apa? Kenalkah kamu dengan lelaki ini? Soalan dia yang tu. Kenalkah kamu dengan lelaki ini? Bermaksud lelaki itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nak jawab tu lidah kita ke? Tak. Yang nak jawab tu siapa? Amalan-amalan sunnah yang kita amalkan di dunia ni, dia akan menjadi jawapan atas apa yang diajukan oleh malaikat yang bernama Malaikat Ruman tersebut, tuan-tuan. Kalau kita boleh jawab, kita akan bahagia, bahkan kubur kita itu akan dijadikan raudatan min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, kalau boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, dia akan jadi hufratan min hufurin niran. Dia akan jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita boleh jawab, malaikat itu akan kata apa kepada kita? Malaikat itu akan kata, numu naumatakal arus. Tidurlah kamu seperti pengantin baru. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat pengantin baru tidur macam mana? Kedah lama lupa lah. Lupa. Tuan-tuan, 40 tahun dah kahwin, lupa lah. Jadi tuan-tuan, bahagia ni tuan-tuan, orang yang boleh kenal kata itu Nabi SAW ialah orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang selalu selawat, orang yang selalu mempertahankan kemuliaan yang ada pada Rasulullah, orang yang selalu menyintai Nabi lebih daripada segala-galanya, dia akan dapat benda ni. Saya bila cerita tentang sunnah-sunnah Rasulullah ni tuan-tuan, ramai orang petikai saya. Dia petikai apa? Dia kata Ustaz Naim ni pandai dah cerita tentang cinta Rasulullah. Dia sendiri tak cinta Rasulullah, dia kata kat saya. Saya kata apa saya tak cinta Rasulullah? Dia kata Ustaz tak ada janggut, dia kata. Oh, letih dia nampak janggut dia, tuan. Kita kata dekat dia, kita askar mana boleh taruh janggut? Tu Navy dah. Oh, dia duduk main Navy pula, tuan-tuan. Saya kata tak sama. Kita kata kat dia tak sama. Navy lain. Navy ni kalau dia ada jambang, dia ada janggut. Apabila kapal bertemu dengan kapal di perairan ataupun di lautan, sama-sama kapal itu akan berdiri di sekeliling. Anggota-anggota tentera yang ada di dalam kapal akan berdiri di sekeliling, akan memberi tabik hormat kepada kapal yang bertentangan tersebut. Waktu tu akan tengok siapa yang jambang banyak, dia ni otai di lautan. Oh gitu. Kita cerita kat dia. Tapi Ustaz, pasal pun tak boleh? Kita kata saya ni tentera darat, tak boleh. Pasal pun tak boleh, orang lain boleh. Dia dah main orang lain. Saya kata tentera darat ni, dia main hutan. Dia masuk hutan belantara, dia masuk sempadan, dia masuk di hutan-hutan border-border sempadan Malaysia, dia masuk.
Hutan Tasik Banding, hutan Royal belum, semua dia masuk, tuan-tuan. Kalau askar tu, askar darat, dia tak ada janggut, enemy, kalau nampak tentera yang tak ada janggut, dia akan rasa yang nak lawan dengan dia tu askar-askar yang muda, askar-askar yang ganas, sebab tak nampak tua dia tu. Oh, macam tu. Kena cerita macam tu, tuan-tuan. Kena dia sekat jarang, tuan-tuan. Teruk tu. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi maknanya, janganlah pandang sunnah Nabi itu hanya pada janggut. Sedangkan banyak lagi apa-apa yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan semak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni saya duduk mengajar di Masjid Al-Amaniyah, daerah Gombak, tuan-tuan. Saya pergi mengajar situ setiap bulan sekali. Kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dia ada sebut cerita sikit tentang Rasulullah. Rasulullah SAW, apakah makanan kegemaran Nabi? Nabi suka makan apa? Nabi suka makan labu, tuan-tuan. Labu. Nabi suka, favorite dia. Dalam hadis, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu, disebut berkali-kali tentang kesukaan Nabi punya makanan, iaitu labu, tuan-tuan. Labu. Minuman apa yang Nabi paling suka? Minuman yang sejuk dan manis. Yang tu Nabi suka. Itu antara favorite makanan Nabi dan minuman Nabi SAW. Tetapi doa Nabi lain ketika mana dia dapat minum susu berbeza daripada minuman yang biasa. Nabi bila dapat minum susu, dia doa lain, tuan-tuan. Dia doa apa? Allahumma barik lana minhu wazidna alaih. Nabi doa. Nabi kata apa? Wahai Allah, berkatilah rezeki air susu yang kau berikan kepada aku dan tambahkan lagi keberkatan nikmat daripadanya, tuan-tuan. Itu susu, tuan-tuan. Maknanya Nabi tak tolak susu, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu kalau cerita sunnah-sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Adapun perkara yang ketiga, ataupun lokasi yang ketiga yang menjadi penyesalan manusia. Di mana, tuan-tuan? Di alam mahsyar. Di alam mahsyar ni, tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok keadaan manusia yang sangat-sangat pelbagai keadaan. Ada di antara kita ni, ataupun seluruh umat manusia yang berada di dunia ni, bila dibangkitkan di alam mahsyar, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan merangkak. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan mata dia buta. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan mengesot. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan kehausan dan kebuluran pada diri dia. Ada yang bangkit dalam keadaan sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di manakah kita sewaktu itu, tuan-tuan? Siapakah kita di sana nanti? Bergantung dengan amalan-amalan yang selalu kita buat di dunia ni. Maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang macam tu. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu ummati ma mata alaih. Dibangkitkan umat-umat aku nanti bagaimana dia dimatikan. Begitulah keadaan dia. Dia dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita di dunia ni last kali ending hayat kita nanti, kita sedang sujud kepada Allah. Di mana? Sujud di Raudhah, di dekat Masjidin Nabawi. Kita duduk sujud tu. Dalam keadaan kita sedang sujud. Nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dalam keadaan di dunia ni ending hayat kita, kita sedang tikam nombor ekor, tuan-tuan. Mati dalam keadaan sedang tikam nombor ekor, bangkit di hadapan Allah nanti, tikam nombor ekor lah dia, tuan-tuan. Kalau mati dia dalam keadaan sedang menunggang minuman arak ni, tuan-tuan, nanti dia dibangkitkan di hadapan Allah. Begitulah keadaannya. Dia sedang meminum minuman keras di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya sekalian. Di dalam surah As-Sajdah, page yang kedua atas sekali, Allah sebut keadaan manusia ketika mana berada di alam mahsyar sewaktu dibangkitkan. Allah kata, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Cuba tuan-tuan tengok ayat ni kata apa. Di saat ketika mana manusia dibangkitkan di hadapan Allah, kamu akan tengok sendiri orang yang mujrim. Orang mujrim ni siapa? Orang yang berdosa. Macam mana kelaku dia? Kelaku dia nakisu ru'ushim. Nakisu ni tunduk tak panggung-panggung kepala.
Tunduk malu tuan-tuan. Tunduk dalam keadaan malu, segan nak tengok siapa dia berada di hadapan dia, segan nak tengok siapa dia di sekeliling dia, malu nak tengok orang sebab terlalu malu kepada Allah dan terlalu malu kepada khalayak ramai atas dosa yang dibawa oleh dia sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu itu dia kata dekat Allah, sewaktu dalam keadaan dia tunduk tu dia kata dekat Allah, dia kata, kami dah tengok dah wahai Allah, kami dah dengar dah wahai Allah, kami dah yakin pun wahai Allah. Sekarang ni kembalikan kami ke dunia, kami nak beramal soleh balik. Sebab kami dah yakin dah. Tuan-tuan, daripada ayat mula kita cerita tadi, semua orang nak jadi apa? Nak jadi orang soleh semua. Daripada awal cerita tadi, daripada lokasi pertama sampai lokasi yang keempat, semua cerita nak jadi orang yang baik. Semua cerita nak jadi orang yang soleh. Semua cerita nak jadi orang yang rajin beribadah kepada Allah. Semua cerita macam tu. Sebab apa kita di dunia ni, kita memilih jalan lain selain daripada jalan-jalan Allah SWT. Jalan macam mana Ustaz? Jalan kita selalu ikut kehendak hawa nafsu kita daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh baca dalam surah An-Nazi'at. Allah kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah kata, adapun manusia yang hidup di dunia ni, yang takut kepada Allah, lalu dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka syurga jannatul ma'wa disediakan kepadanya. Kita banyak ikut hawa nafsu kita tuan-tuan. Nafsu tak suka duduk-duduk macam ni tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Lenguh pinggang tuan-tuan. Nafsu tak suka. Kita bangun 3 pagi, 4 pagi. Nafsu kata, tidurlah Haji. Semalam dah dengar kuliah banyak dah. Tidurlah Haji. Semalam dah baca Quran banyak dah. Tidurlah Haji. Baru balik jauh ni daripada travel. Jangan duk bangun sangat. Tidur. Nafsu suruh kita tidur tuan. Agak-agak kita nak tidur tak? Tidur tuan. Kalau kita lemah. Kalau kita tidak ada kekuatan daripada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk menewaskan nafsu kita. Lawan juga tuan-tuan, sebab kita sedang mengikut segala kehendak Allah dan segala kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, bila kita sebut lokasi-lokasi tadi, ada beberapa amalan yang boleh menjadikan kita ni manusia yang dimuliai oleh Allah. Amalan yang sedikit tetapi pahala dia extravaganza tuan-tuan, hebat. Saya sebut kepada tuan-tuan sekalian, ada beberapa, saya sebut sempat 4 juga. Kalau sebut sempat 8, tapi tak sempat ni. Saya sebut 4 cukup. 4 lagi tahun depan insya-Allah. Kata Nabi SAW, ada 4 amalan yang mudah kalau kita nak buat, tetapi berat untuk kita lakukan dia. Tapi pahala dia besar tuan-tuan. Ada 4 amalan. 3 amalan tak perlu keluar duit, 1 amalan perlu keluar duit tuan-tuan. Apa dia yang pertama? Yang pertama, wa isbarul wudu fil makarih. Senantiasa berwuduk walaupun dalam keadaan sukar sekalipun. Wuduk ni sentiasa ada. Sebab apa Ustaz? Kita dapat keampunan Allah sepanjang kita ada wuduk. Sepanjang kita ada wuduk juga, Allah angkat darjat kita sepanjang ada wuduk. Tapi susah tuan-tuan. Nak jaga wuduk susah. Tambah ada bini lagi susah kan? Susah. Nak kereta sekali pula lagi susah. Bini kata, you jangan sentuh I. Kita nak pergi semayang ni. I pun takkan sentuh you punya. Jangan risau. Naik elok. Elok pakai seatbelt. Pam, pam. Kena dah. Aku dah kata jangan sentuh aku. Tuan-tuan, time tu dah bergaduh dah tuan-tuan. Susah. Yang susah itulah pahala banyak tuan-tuan. Sebab tu Nabi keluar satu statement, wa isbarul wudu fil makarih. Nabi kata, sentiasalah berwuduk walaupun dalam keadaan sukar sekalipun. Susah macam mana pun ambil wuduk. Nak kena buka kasut, nak kena tanggal tudung, nak kena selak tudung, nak kena sinting tangan, nak kena tarik seluar sikit. Susah. Tetapi besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Agak-agak sekarang ni dapat tak yang ni tuan-tuan? InsyaAllah sekarang dapat. Yang kedua,
wal mashi 'alal aqdam ilal jama'at, iaitu berulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berjemaah. Berulang alik pergi ke rumah Allah untuk berjemaah. Allah ampun dosa kita dan Allah angkat darjat kita. Ulang alik. Macam tuan-tuan dua rajin main masjid ni solat berjemaah. Dengar azan ada. Dengar azan ada. Ada yang mesti dengar azan. Tuan-tuan. Tuan-tuan baik. Mudah-mudahan kekal sampai ke akhir hayat begini tuan-tuan. InsyaAllah. Perkara yang ketiga. Perkara yang kedua ni. Soalan. Orang lelaki afdal semayang di mana tuan-tuan? Masjid. Orang perempuan afdal semayang di mana? Rumah. Orang perempuan dalam rumah tu kalau ada bilik, dalam bilik tu. Kalau dalam bilik tu ada bilik lagi, situ tempat afdal orang perempuan. Tapi kalau dia nak main masjid untuk nak menuntut ilmu, ahlan wa sahlan. Silakan, tak ada masalah. Yang penting jaga pantang larang, jangan sampai berlaku fitnah kedatangan kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya kepada kita sekalian, faham benda yang ketiga ni. Orang lelaki afdal semayang di masjid. Kalau orang lelaki itu semayang di rumah, lelaki itu boleh kita katakan dia lelaki yang solehah, tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan dan perempuan dikasihi sekalian. Jadi kita beri laluan azan sedikit. Sekali kita sambung 5 minit lagi tuan-tuan, insyaAllah. Silakan. 3 minit lagi. Saya dah nampak. 3 minit lagi, kita teruskan. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, yang ketiga ni maknanya kita berulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulang alik pergi rumah Allah. Yang kedua ni, ulang alik kita pergi ke rumah Allah. Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita. Keluar duit ke tuan-tuan? Tak payah keluar duit. Yang ketiga, intizaris solah ba'da solah. Menunggu waktu solat selepas selesai solat. Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita. Sekarang ni dapat tak tiga ni tuan-tuan? Dapat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Duk tunggu ni. Tunggu apa? Tunggu nak masuk isyak. Lagi masuk isyak, pakat sembahyang jemaah. Tunggu yang tu. Tunggu yang tu kita buat apa? Kita buat majlis ilmu. Kita dapat pahala daripada Allah SWT. Senang-senang ya tuan-tuan. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Siapa dia yang rajin, siapa dia yang ada rezeki, buat benda-benda ni tuan-tuan, dia dapat pahala yang berlipat kali ganda. Ada satu surau di Greenwood tuan-tuan. Tak payah sebut lah nama surau apa. Saya tengah kuliah subuh, perut saya bunyi tuan-tuan. Bunyi. Saya tanya kepada jemaah, saya tanya, pagi ni ada makan? Ada pakcik belakang dia buat macam ni. Tak ada lah maksudnya tuan-tuan. Maksudnya tak ada. Saya buat keluar hadis ni tuan-tuan. Saya buat keluar 3 hadis, suruh belanja makan. Ada seorang pakcik tu, dia keluar, dia lari terus. Saya kata pakcik ni mesti marah kat aku, tuan-tuan. Sebab dia lari terus, tuan-tuan. Elok-elok dekat-dekat dah nak habis kuliah, dia masuk, dia lap peluh dia. Dia main kat dekat saya, dia kata apa? Ustaz, pagi ni ada makan. Ustaz tolong umum, ada makan. Makanan apa? Roti canai, kari kambing. Ya Allahu Akbar. Saya kata, ambil duit mana? Duit surau kau? Duit saya. Bini saya suruh beli tongges, tapi saya tak beli. Saya beli roti canai. Tuan-tuan. Dia cerdik tuan. Dia punya sangkut korban, takut bini dia marah tu tuan-tuan. Dia memang balik kena marah tuan. Tapi dia beli roti canai, kari kambing tuan-tuan. Semua jemaah makan. Saya doa dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Menangis dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan tuan-tuan. Sekali kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita nak cerita macam mana kita nak buat kebaikan ni supaya kita tak payah duduk serabut nak fikir macam-macam. Kita buat walaupun sekecil-kecil amalan tetapi besar nilaiannya di sisi Allah SWT. Sekali kita buat kesimpulan, kemudian kita tutup majlis kita insya-Allah. Kita berikan laluan azan kepada Tuan Bilal kita insya-Allah. Sediakan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kesimpulan daripada apa yang kita ceritakan pada malam ni yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu yang pertama, fokuskanlah kehidupan kita ini seperti mana kedatangan kita ke bumi Allah yang diciptakan Allah kepada kita sekalian, iaitu sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada Allah SWT di dunia ni. Di dunia ni tempat untuk kita mempersembahkan segala ketaatan dan segala kehambaan dan segala keabdian kita kepada Allah SWT. Jadi perbanyakkan amal soleh membuktikan seorang hamba kepada Allah yang maha berkuasa di dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, perkara yang kedua, buatlah
sekecil-kecil amalan kebaikan, walaupun kita rasa pada pandangan kita nampak macam biasa, tetapi di sisi nilaian Allah SWT sangatlah besar. Tuan-tuan, ada seorang KSU daripada masjid saya, tuan-tuan. Ada seorang KSU, Datuk Seri, tuan-tuan. Di masjid saya ni, saya duk perhati siapa dia yang rajin duk susun kasut pagi-pagi ni, tuan-tuan. Duk tengok, cari siapa dia duk rajin susun kasut ni. Tengok-tengok seorang yang bertitle Datuk Seri. Kerja dia habis sembahyang subuh, dia keluar, dia susun kasut jemaah, menghala ke keluar, tuan-tuan. Tanya dia, Datuk Seri duk buat kerja ni pasal apa? Dia kata, tak ada apa, Ustaz. Cari redha Allah pagi-pagi ni, bagi Allah mudah kerja saya. Tu je, dia kata. Ui, baik, tuan-tuan. Dia bukan jenis main masjid nak komplain, dia bukan jenis main masjid nak petikai JK, tak, tuan-tuan. Dia buat kerja. Di rumah Allah ni, mana part yang boleh kita bantu, yang mana part yang boleh kita tolong, yang mana part yang boleh kita buat kerja kita untuk rumah Allah ni, buatlah, tuan-tuan. Kalau kita ada kepakaran apa-apa, carilah kepakaran kita itu untuk diguna pakai di rumah Allah SWT ni. Perkara yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, tuan-tuan, iaitu jadilah manusia yang menyintai Nabi SAW dan menyintai sunnah-sunnah yang ditinggalkan kepada kita untuk menjadi manusia yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah dia. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni, hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita yang tak diberikan kepada orang lain. Kita beruntung sebab kita beragama Islam. Seperti kata Nabi, Tuba liman hudiyal Islam, kata Nabi. Beruntunglah orang yang diberi hidayah Islam kepada dia, sehingga dia menganuti Islam itu. Dan pastikan kita mati dalam keadaan menjadi seorang yang Islam, tuan-tuan. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ibu dan ayah kami yang masih hidup, berikanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada mereka berdua di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wahai Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di saat ini, wahai Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah beramal soleh kepadamu hingga ke akhir hayat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dijadikan kami hamba-hamba-Mu yang dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.